Dia lagi. Okay, kembali ke studio je Wan. Okay, Kembali. okay, pasal yang anak tu dah selesai. So untuk nasihat kerohanian bagi tak double sono. Tak. Okey. Tapi kat sini double. Saya letak Oh, pun dah. ni okey. Tak tahulah. Saya rasa saya dengar satu je Pak Cik. Tak dengar double. UNESCO Home Mission. Okay, Kak. Okay, saya dah suruh assistant saya tu rakam. So lebih jelas lah. Dia kat bilik lain. Okay. Thank you siapa yang nak berkongsi rezeki dengan sahabat kita boleh bagi gift kat kotak ni. Tekan. Boleh bagi gift insyaAllah. So sambung cerita kita tentang nasihat kerohanian bagi kepada siapa yang dah terlanjur dan sebagainya. Uh, saya nak bawa satu kisah. Saya scroll FYP lah. Nah, tu dengan kita tengok video yang menyentuh hati kat FYP pun, kita dapat berubah dengan jadi lebih baik. Dan betapa senang yang buat pahala waktu ni, dosa pun sangat-sangat senang. Tapi kita kena Benar ya. besarkan pada buat pahala tu senang. Orang tu share ya satu video yang viral, tiba-tiba ataupun dia copy paste ya. Kebetulan Allah bagi rezeki FYP yang besar, berjuta orang tengok dekat dia punya account tentang seorang ayah, mungkin dia berbangsa macam Thailand lah, orang Thailand, Islam, dia ada anak. Lepas tu anak dia tu bergaduh dengan seorang negro yang agama Kristian ataupun etis tak tahulah. Gaduh-gaduh sampai meninggal anak orang Islam, anak orang Thailand Islam tu. Lepas tu ada dalam court lah, ada dalam mahkamah semua. Nak kata Allah nak memberi hidayah melalui anak dia dengan family orang Thailand ni. Yang ni terpulang pada ayah dia untuk buat keputusan lah untuk membalas dengan hukuman ataupun memaafkan. Tapi ayah dia dengan penuh kekuatan, dia sebagai seorang ayah kepada anak dia, dia sangat-sangat sayang. Sebab saya Alhamdulillah dah ada anak, saya sangat faham lah perasaan ayah dia kalau anak dia meninggal memang sakit kan, memang sangat-sangat sedih. Dan ayah dia dengan penuh tenang, wajah dia tenang, pakai kopiah, dia kata, saya memaafkan kesalahan anak orang negro tu, orang Nigeria, orang ni orang gelap dan memang bukan Islam lah sebab mak dia tak pakai tudung semua. So lepas tu yang anak yang pesalah tu yang membunuh tu dia terus menangis. Lepas tu dia siap nasihat kepada anak dia tu, yang ayah tu nasihatkan, dia kata saya tak salahkan kamu walaupun sedikit. Saya hanya menyalahkan syaitan, dia bahasa Inggeris lah, saya menyalahkan iblis, syaitan, devil kan, that devil MU kan. Dia salahkan syaitan yang telah taklah merasuk, syaitan yang telah mempersendakan, dah membuatkan dia sesat dengan membuatkan amarah dia, nafsu dia membunuh, melojak dan membunuh. So dia menyalahkan syaitan dan dia nasihatkan pada anak tu, pada orang yang membunuh anak dia, uh, berilah peluang pada diri anda sendiri untuk bertaubatlah atau kembali kepada Tuhan. Dan dia kan dia bukan Muslim, dekatkan diri pada Tuhan dan Tuhan akan daripada saya memaafkan sebagai seorang manusia. Lepas tu dia ada mention in Islam, we advise to forgive each other macam itulah. Dia kata Islam ni perdamaian. Lepas tu dia terus menangis lah orang negro tu. Lepas tu yang paling best, lepas tu terus dia peluk yang ayah dia tu lah. Lepas tu yang ayah kepada pembunuh tu datang peluk. Lepas tu saya dah risau perempuan, mak dia dah nak datang peluk. Selamat dia peluk belakang, maksudnya ni laki Muslim Thailand tu. Ni anak dia, lepas tu tambah ayah dia, mak dia kat belakang, lepas tu tak bersentuhan tu. So nak kata asbab kematian berlaku benda tu Allah bagi hidayah hampir kepada berjuta-juta orang yang tengok video tu. So disebabkan kekuatan seorang ayah yang sangat kuat, kesabaran sangat kuat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia merelakan anak dia mati tanpa
meninggal tanpa sebarang hukuman dan sebagainya, dia tak letak dendam langsung, dengan kekuatan dia tu dia dapat pahala mengislamkan ramai orang Masya Allah. melalui orang tengok video tu. First, orang tu dah dapat, contoh kalau tak ada social media banyak tu, day one tu saja dapat pahala. Day one tu saja mungkin masuk Islam kat day one tu saja. Tapi disebabkan internet ni sangat meluas, kita dapat mengislamkan ramai orang dengan butang share. Okay, mungkin kita tak sekuat pakcik tu untuk memaafkan. Kalau saya sendiri memang tak maafkan lah, memang susah, keimanan saya memang rendah kan. Tapi disebabkan kita tak sampai diuji tahap tu, tapi kita rakamkan situasi tu, kita buat konten, cerita balik macam ni. Contoh saya akan cerita balik ni, post kat YouTube. Pokok tahun 50 tahun lagi akan viral. So ada pahala kat kubur. Kenapa kubur saya semakin cerah kan? Contoh lah kan. So itulah kita nak memudahkan pahala tu mengalir. So orang yang lain share pun dapat pahala. Sama kalau hampa semua 13 yang tengah tengok ni, hampa tekan butang share awal-awal. Ada saja live Islamik, bukan saya saja, live yang lain, baca Al-Muq, baca Waqiah, live mengaji, live Ustaz Wadi Anwar, live TV Khalifah Bangkit, kita punya kalkun TV Khalifah Bangkit dan sebagainya. Zuki Ahmad dia buat live pasal Islam ke apa, share. Sebab tu banyakkan share. Sebab kita tak tahu, kita tak boleh ambil rendah, underestimate pahala bila kita tekan butang share. Kita tutup mata tekan share pun, mungkin ni asbab kita masuk syurga, masya-Allah kan. Sebab tu saya nak bina peluang, sebab saya sedar dosa saya terlampau banyak. At least saya buka peluang, semua yang berlaku dalam live ni insya-Allah saya bertanggungjawab. Jika saya dapat membawa live ni ke arah kebaikan, adalah saham pahala tu. Macam itulah. So kita nak daripada side budak cerdas lah, Jun kita. Apa nasihat Jun pada generasi Jun lah. Generasi saya faham juga kawan-kawan semua kan dapat phone melambat. Tapi Yun mungkin dapat phone dalam keadaan lepas UPSR. Mungkin Yun sendiri dapat tahu betapa seksanya dapat phone awal ni, betapa banyak ujian dia dan sebagainya. Dan Yun sendiri dapat lihat ada macam tadi ada kes tadi kan, anak Yun nikah dan sebagainya. Ini perkara yang berlaku. Dan kalau kami, golongan kami dulu mungkin berlaku ni waktu zaman universiti. Tapi bila dapat phone awal tu berlaku lagi awal. Bahkan sekarang umur yang paling muda mungkin darjah 3, darjah 5 pun dah ada melakukan hubungan kan, hubungan yang dikutuk. So apa untuk Yun sendiri, apa Yun rasa lah tentang kekuatan ujian anak muda sekarang dalam mendekatkan diri kita pada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya dengar ke bang? Dengar. Sebab suara saya kadang slow sikit. Saya memang kadang cakap slow sikit lah. Tapi saya cuba lah. Tak apa, dengar jelas lah. Dengar jelas Bagi saya inilah cabaran generasi sekarang. Kita ni terlampau dengan terlampau bergantung. Memanglah kan zaman teknologi kan. Semua orang nakkan kemajuan kan. Semua orang nak memudahkan semua daripada segi pelbagai cara kan. Lagi-lagi dengan kita dilanda orang kata pandemik kan. Pandemik ni kita nak mengelak daripada berkumpul kan. Lepas tu kita pun nak jaga banyak cara lah kan, supaya penyakit ni tak tersebar kan. Jadi mungkin dekat situ teknologi ni sedikit sebanyak membantu lah kan. Tapi ibu bapa lah kan, bagi saya peranan ibu bapa memang kena awasi lah kan anak-anak mereka. Jadi sebenarnya benda ni orang kata bermula daripada rumah lah, bagi saya lah kan. Bila dia tengok anak dia kan, dia tengok anak dia dia tengok anak dia pula, dia tengok mak ayah dia sendiri. Sekarang kita tengok kebanyakan rata-rata lah mak ayah semua time dengan spend masa dengan anak-anak kadang banyak dengan phone sekali kan. Jadi itulah salah satunya asbab lah kan. Asbab budak-budak semua macam terpengaruh satu kan. Sebab kat mana-mana dia orang balik kampung ke, dia orang jumpa kawan-kawan ke, semua ada phone kan. Jadi mungkin itulah kan sebab dia orang pun rasa nak ada phone sendiri kan. Kalau dulu kita orang kata tak berani jugalah kan, macam saya tak berani jugalah nak minta phone.
Sebab saya dulu pun semua kebanyakan phone yang saya ada semua saya kumpul lah, kumpul duit lah kan. Makan masa lah kan nak ambil kan, bukannya minta kan. Kalau minta mak ayah memang dia tak bagi kan. Tapi saya dulu kumpul lah kan, jenis menabung makcik saya kan. Jadi tu mungkin apa ni, makan masa kan. So tu lah yang lepas UPSR semua baru dapat. Tapi bagi saya phone ni ada kebaikan dia kan, dan ada juga keburukan dia kan. Apa benda, apa-apa juga pun macam tu kan pakcik. Kebanyakan ada kebaikan dan keburukan kan. Betul. Jadi bagi anak-anak yang masih bawah penjagaan ibu bapa lah, saya sarankan ibu bapa kena pantau lah anak sekerap mungkin kan. Dia kena ambil tahu. Contoh kalau apa ni, anak-anak dia ada phone, dia mesti tahu kan apa yang anak dia guna untuk phone, apa kepentingan anak dia untuk phone tu. Phone tu untuk apa kan dia bagi anak dia kan. Betul. Jadi satu password lah. Jangan biarkan anak kita letak password sendiri lah kan. Boleh kalau dia letak password pun kita tahu password dia kan. Supaya apa? Supaya kita boleh check lah kan. Supaya ibu bapa ni boleh check kan. Sebab apa? Mereka ni bila tengok kat media sosial pakcik, bagi saya media sosial ni ada satu orang kata sekarang dia punya tarikan tu, dia punya vibe tu senang mempengaruhi budak-budak lah bagi saya kan. Budak-budak generasi saya lah kan. Bila dia tengok benda ni trend, dia nak buat kan. Bila dia tengok benda ni, dia nak buat. Dia tengok artis ni buat ni, dia nak buat kan. Jadi bagi saya ibu bapa kena sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa peka lah kan. Supaya benda ni dia tahu anak dia buat apa kan, buka apa kan. Jadi ibu bapa zaman sekarang memang kena lebih banyak spend lah, tahu anak dia kawan dengan siapa kan. Apa yang dia buat, insyaAllah. Itulah bagi pandangan saya lah pakcik kan. InsyaAllah. Untuk phone Sama ni kan, generasi saya. Boleh pun ada tengok video yang siapa kena CR. Semua kena kan? CR7 kan? Daripada MU kembali ke MU macam tu. So yang CR pun dia pun tak bagi anak dia phone. Orang yang hebat, orang yang disiplin ni dia pun tahu. Yang phone tu memudaratkan dia tak bagi. Tapi kalau kita lebih macam fleksibel, contohlah kita macam kadang-kadang kita nak salahkan parents semua pun kadang-kadang ada parents yang susah kan, maksudnya dia macam kerja lah, dia kerja dan sebagainya. Mungkin dari segi sekarang ni pun banyak kerja online secara tak langsung dia terpaksa buat kerja berhadapan dengan anak-anak semua kan. So tu cabaran lah untuk parents. Tapi kalau parents tak strict ataupun dia mengabaikan perkara yang, contohlah dia ada dua option. Sebab kata-kata orang kan, atau kata-kata bijak pandai, kata-kata hikmah kan, kita ni memilih masalah kita sendiri. Okay, contohlah kita ada dua orang ni, seorang petani dengan seorang usahawan lah. Saya ada tengok video tu. Satu ni dia seorang jutawan, seorang ni petani. Satu usahawan ni dia jumpa petani, nak tak hang ikut plan aku ni, dalam masa 5 tahun hang akan jadi macam aku dan hang boleh spend time banyak masa dengan family, dengan anak-anak. Dia kata dengan penuh keyakinan semua kan, saya boleh plan semua untuk hang. Lepas tu petani tu jawab relax, buat apa tunggu 5 tahun, saya dah dapat sekarang. Faham tak? Maksudnya dia tak perlu tunggu 5 tahun, dia dah dapat masa dengan family, masa dengan anak-anak, masa bercuti. So dia memilih masalah dia sendiri. Dia nak masalah dia dekat kebun dia juga. Mungkin dari segi kewangan tu tak tinggi, tapi dia ada masa banyak dengan family dan dia memilih masalah dia sekadar mungkin banjir, mungkin ada makhluk perosak. Tapi usahawan tu dia pilih masalah yang besar, ada risiko lah. Mungkin dia sanggup. Kalau dia berjaya, dia jadilah jutawan. Kalau dia yakin dia boleh dengan banyak duit, dia boleh dekat diri dia dengan Allah, dia yakin,
dia teruskan. Sebab tu ada separuh sahabat dia memilih jalan jadi usahawan, bersedekah sebanyak-banyaknya. Macam Umar Al-Khattab, banyaklah sahabat-sahabat yang kaya kan, Abdurrahman bin Auf kan. So kalau orang yang ada juga orang yang memilih dari jalan ilmu, dia tak kaya dan dia ahli sufah lagi kan, seperti Abu Hurairah kan. Dia ahli sufah dan dia ilmu dia sangat-sangat tinggi. Sebab dia banyak riwayat hadis. So Mana dari segi yang saya kata tu, saya nak bawakan kepada sini, parents tu dia memilih masalah je lah. Kalau dia memilih untuk dia melekakan diri, contoh dia main phone, anak dia tengok semua, mungkin memudahkan dia untuk buat kerja. Dia tak perlu sembunyi buat kerja, tak perlu nak tidurkan anak dulu baru buat kerja. Mungkin dia senang sekejap lah. Tapi akibat buruk, anak dia tengok main phone, anak dia akan cari cara untuk ambil phone tu senyap-senyap, dia main, dia sorok-sorok dengan kita. Ni bukan saya cerita budak jahanam lah. Awal umur 4 tahun, 3 tahun dah pandai buat kerja macam ni. Mungkin dia hanya tengok kartun tapi bahaya. Kadang iklan-iklan tu, tapi kita boleh kawal lah. Kita boleh gunakan ilmu dengan kita kawal kekuatan. Aku take water. Water ni. Ambil water dekat dapur. Ni anak pun saya dah tengok anak saya tengah live kan. So saya kena distract anak tu pergi ambil air dekat. So memang tak boleh elak kena buat. Ni pun saya ingatkan. Dekat tepi ni. Dekat macam stall sikit. So kita kena guna balik ilmu. Okay, kita kena strategi bagaimana kita nak kurangkan. Mungkin tidurkan dia dulu. Kita distractkan dia minum air. Ataupun sekarang banyak boleh beli mainan-mainan yang educational, yang macam menjahit susun blok tu. Yang tu antaranya lah. So dependent cerita, insyaAllah lah kita perlu cari masalah kita, kita yang memilih masalah kita, dan kita kena fikir ke depan. Sama ada kita nak ambil ringan, kita buat senang-senang, tapi menyusahkan kita pada hari depan lah. So untuk saya pun dah nak tidur lah. So kita ringkaskan untuk konklusi malam ni. Sama kita kat dunia ni. Afghanistan ni macam tak ketat, dia macam bergerak-gerak. Saya buat ni pun macam nak kumpul pahala lah. Sambil-sambil ada orang view masuk, dia tap-tap screen. Dia tak tap-tap screen sambil biasa-biasa, tapi tap-tap screen sambil berzikir. Mungkin saya try buat ni antara yang saya tengoklah setakat ni tak ramai sangat buat macam ni. Pada permulaan saya buat ni tak nampak lagi. So saya doalah kepada Allah Taala, mungkin saya yang first yang tulis macam ni. Nanti budak ceras dapat inspirasi nak ikut macam ni, saya dapat pahala lah, ada saham. Nanti Yun buat, Yun buat lah. Yun viralkan benda ni. Nanti contoh yang kata stop je, zikir je apa? Syahrul Rizwan yang dia banyak buat konten berzikir. Tiba Syahrul Rizwan buat konten macam ni kan. So dia ternampak saya punya ni, dia lalu FYP saya dia buat. So secara tak langsung itu pahala yang mengalir. Dengan teknologi pahala mengalir, dosa pun mengalir. So sebab tu kadang-kadang Allah uji kita dengan maksiat, Allah uji kita dengan kita terlanjur dan sebagainya, seperti sahabat kita tadi kan. Mungkin ini adalah titik tolak dia menyebabkan dia masuk syurga. Sebab ada ceramah orang putih kan. Ceramah orang putih ni dia lebih macam ulama yang orang putih kan, ulama kat London semua tu. Dia punya ceramah macam lebih kritikal sebab mereka background PhD, mereka pun tahu dalam masyarakat yang banyak non-Muslim dan mereka survival nak fahamkan Islam tu lebih susah. So dia kena buat ceramah yang padu-padu. So kat situ dia kata, dah lupa lah nak cerita pasal apa ni? Ceramah orang putih kan? So dah hilang point. Selalu macam ni. Ataupun tak apalah, kita skip dulu tu. Yang pasal Syahrul Rizwan kan, tap screen ni. So itulah pahala tanpa kita sedar, insyaAllah. So terima kasihlah kepada budak cerdas. Nanti kalau ada sahabat-sahabat kita semua, bolehlah ajak kita live sama-sama, santai-santai. Dan
kita kena lebih berlapang dada lah. Berlapang dada. Semua orang nak cinta Allah, semua orang nak syurga Allah. Jalan dia berbeza. Ada Benar. yang mengikuti jalan menjadi ulama, dia lebih pada ilmu. Ada orang memilih jalan untuk berdakwah secara terus kepada masyarakat. Ada orang hanya fokus kepada sumbangan, program kebajikan. Tapi semua tu overall memain peranan masing-masing. Dan insyaAllah kita perlu berlapang dada. Memang cara Rasulullah cara yang terbaik. Tapi semua orang ada yang buat cara Rasulullah. Contoh Rasulullah bersedekah, ada orang lain bersedekah macam ni, ada orang lain bersedekah macam ni. InsyaAllah kita selagi kita berlapang dada, selagi kita niat kita nak buat ni untuk dakwah, InsyaAllah Allah akan mudahkan lah. So insyaAllah pakcik pun ada tak pernah ikut tabligh semua kan. Tapi pakcik tak keluar lagi dah. Tak pernah keluar lagi kan. Mungkin singgah-singgah lah macam orang panggil apa? Nusrah. Tolong-tolong kan. Nusrah kan. Basuh-basuh talang tu pernah kan. So kiranya pakcik dah macam memilih jalan untuk lebih kepada buat live macam ni. Lebih kepada, tapi pakcik support lah. Ada taklim, pakcik singgah. So kita sama-sama kita berlapang dada. Selagi dia buat kebaikan, ikut jalan dakwah, insyaAllah kita support. Macam tu. So insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi lah. Boleh kan? Kita bagi tahu bila kita free. InsyaAllah Pakcik. InsyaAllah. Apa-apa pun semua boleh kita follow Budak Syaraz. So kita doakan sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah. Dan nanti Amin ya Allah. kita tak tahu bila kita meninggal kan. Moga kita dapat Betul. bertemu lah kat syurga ni. Kat syurga semua. Betul. So kita minta Budak Syaraz doa penutup lah. Doa penutup, doa selamat. Doa dimudahkan hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من شر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جل وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا والجميع والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم طهر قلوبنا وأفكارنا وأحسن أخلاقنا وأحسن بصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah. Kami mohon keampunan padamu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau terimalah amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, kau terimalah amal-amal kami ya Allah. Kau terimalah segala kebajikan kami ya Allah. Sungguhnya kami tiada daya dan upaya untuk melakukan sebarang kebaikan ya Allah. Dan kami tiada daya dan upaya untuk meninggalkan sebarang kemungkaran ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, kami mohon ya Allah, moga ada amalan-amalan kami yang menjadi asbab kami mendapat redha-Mu dan rahmat-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau masuklah kami ke syurga-syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke syurga-Mu ya Allah. Kau pemudahkanlah hisab kami ya Allah. Janganlah engkau susahkan kami di akhirat nanti ya Allah. Sungguhnya azab-Mu amatlah pedih ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon padamu ya Allah. Kau sebarkanlah hidayat ke seluruh alam ya Allah. Kau terimalah diri kami ya Allah, masa kami dan harta kami untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau kekalkan, kau istiqamahkan kami dalam jalan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah. Kau jadikanlah kami ni asbab-asbab hidayat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah kita jumpa lagi insya-Allah. Saya teringat balik yang pasal yang ulama orang putih kan, ulama kat London bagi tahu tajuk ceramah dia uh, the best sinner. Orang maksudnya Oh, orang yang berbuat dosa ni yang terbaik. The best sinner maksudnya siapa yang buat dosa tapi semua orang ada hadis kan, semua orang setiap manusia buat kesalahan. Sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Nak kata kat sini dia olah situasi ni ada yang berlaku kalau orang ni dulu dia seorang yang bermaksiat, seorang yang sangat dipandang hina oleh masyarakat, tapi bila dia dapat hidayah, dia bertaubat disebabkan dosa dia yang banyak dulu tu, dosa tu lah menyebabkan dia masuk syurga. Nampak pelik kan? Selalunya dosa ni membuatkan kita ke neraka. Tapi disebabkan dosa orang-orang yang special yang Allah sayang ni, Allah takdirkan dia. Dia dah usaha, dia dah bertaubat, dia dah usaha betul-betul tak nak ulang dah dosa tu. Tapi tiba-tiba Allah takdirkan. Allah takdirkan dia terbuat dosa tu. Disebabkan dia terbuat dosa tu, dia tak lagi lipatkan, kali gandakan kebaikan, lipat kali gandakan lagi kekuatannya untuk buat lebih amal. Tapi Allah sangat pandai, Allah sangat bijaksana. Allah sengaja takdirkan dia terbuat maksiat waktu tu. Sama macam kes adik sahabat itu tadi. Allah takdirkan dia terlanjur waktu tu menyebabkan dia sangat berasa bersalah, sangat dia nak kuatkan diri dia menjadi wanita muslimah yang lebih baik daripada semua orang yang tengah kutuk dia waktu tu. Boleh faham? Jika Allah tak takdirkan dia terbuat maksiat macam tu, mungkin dia rasa macam dia dah baik, dia dah macam dia macam tak ada dosa macam itulah. So kita jangan pernah pandang rendah pada ahli-ahli maksiat. Mungkin Allah akan detikkan hati dia akan menjadi orang yang jauh lebih baik daripada kita, yang sentiasa merasakan kita macam malaikat lah. Sebab saya rasa sangat saya tersentuh kalau ramai para pendakwah sekarang macam contoh Alif Aziz sebagainya kan, orang tu kecam dia dulu kan. Sekarang dia dah join tabligh dan sebagainya. So kita tak tahu, mungkin semua orang yang kecam tu dulu yang rasa dia macam tak ada dosa tu, secara tak langsung kalau dia berterusan macam tu, mungkin itu menjadi salah satu istidraj. Istidraj ni bukan hanya pada kebaikan harta, kadang-kadang ilmu yang banyak pun menjadi istidraj sebab ilmu tu kebaikan, macam satu benda yang kita anggap baik tapi Allah sengaja bagi banyak-banyak supaya kita semakin jauh. Sebab tu ada orang tersesat dengan ilmu, ada orang tersesat dia bangga dengan ilmu dia sampai dia tak melakukan kerja dakwah, bahkan dia menghalang orang bekerja dakwah. Ada orang yang macam ni. So sama-sama kita jauhkanlah diri kita supaya Allah tak uji kita dengan inilah perkara yang kita tak mampu. Dan pada siapa semua para yang terlanjur dan sebagainya, jangan pernah putus asa dan jangan minta nasihat kepada bukan ahlinya. Sebab ada yang dalam hadis kan, yang 99 orang tu dah membunuh 99 orang. Tapi dia minta pendapat pada orang yang silap. Seorang yang rajin beribadah tapi ilmunya sedikit kurang, dia kata Allah tak terima taubat. Lepas tu dia bunuh cukup 100 orang pun, Allah tetap terima taubatnya dan kita persoalkan diri. Kadang kita rasa diri kita paling bermaksiat. Diri kita yang paling keji berbanding kawan yang lain. Sebab orang ni tak nampak maksiat tersembunyi kita rasa kita yang paling hina. Tapi jadi risau, Allah Ta'ala memaafkan orang yang ada 1,100 membunuh 100 orang. Kita dosa tu sangat besar lah. Siapa membunuh satu nyawa pun ibaratkan membunuh humanity ataupun kemanusiaan tu secara keseluruhan. Siapa yang selamatkan satu nyawa, seolah-olah dia menyelamatkan satu kemanusiaan yang ada dalam Al-Quran, tapi saya tak ingat ayat apa. Daripada situ, pada siapa yang terlanjur sekali, 2 kali, hampa masih baik, masih belum membunuh orang. Macam mana mungkin hampa terasa Allah tak ampunkan dosa hampa? Jangan pernah fikir macam tu. Terus bersangka baik dengan Allah, Allah sengaja letakkan anda dalam keadaan tergelincir separuh ataupun tergelincir beberapa kali, tapi Allah sentiasa bagi kita peluang untuk bertaubat dan dapat menjadi lebih baik daripada orang yang tengah keji kita sekarang ni, insyaAllah. Dan teruskan berhijrah kerana Allah. Sebab siapa yang hijrah kepada Allah ni, Allah akan beri kekuatan. Dan jangan kita berhijrah kepada manusia. Nanti manusia tu tak support kita, keji kita akan kembalilah. Dan apa-apa pun seperti yang adik kita bagi doa kan.
Kita buat baik ke, kita buat jahat, kita tak boleh tentukan diri kita sendiri. Kita hanya minta penunjuk Allah SWT bagi kita kekuatan. Tanpa kekuatan, dengan kekuatan Allah yang bagi tu, Nah, taufik yang hidayah tu lah kita boleh buat baik, kekuatan untuk buat baik, kekuatan untuk beramal soleh, dan kekuatan untuk tinggalkan maksiat. Itu sangat-sangat penting. Sebab tu kadang-kadang ada seorang ulama, banyak kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah waktu zaman para sahabat tabi'in, seorang yang beribadah pun terkalah dengan godaan nafsu kan. So Allah yang menentukan setiap sesuatu, tapi mohon nah, pada Allah pilih kita supaya kita dapat pengakhiran hidup yang baik, insyaAllah. Okay, nanti kita sambung lah. Harap-harap apa yang kita sembang ni dapat rekod lah. Harap assistant saya tu dapat rekod dengan insya sempurna. Nanti saya upload kat YouTube. Boleh minta WhatsApp sekarang. Nanti tekan dekat link bio. Dia akan keluar menu. Tekan WhatsApp. Nanti akan WhatsApp saya lah. Kita akan sembang, saya akan share insyaAllah. link dan sebagainya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Okay, saya Right, insyaAllah. left tu. Waalaikumsalam. Boleh tekan X. Yon boleh tekan X. Oh, tekan apa, Pakcik? Tekan butang S. Butang. Okay, alhamdulillah sekian saja kita punya sembang-sembang malam. Kalau hampa berminat sembang-sembang tentang keimanan, tentang akhir zaman dan masyarakat sekarang, boleh support, boleh like dekat video YouTube. Kita akan perbanyakkan sembang-sembang santai yang penuh berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencentik hati kita dan fikiran kita untuk berusaha untuk mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you kepada semua yang bagi gift. noface.com dan sebagainya, kita sama-sama follow dia dan kita doakan dia bahagia selamanya hingga ke syurga. Dan hampa yang support tengok sampai habis ni, hampa berkongsi pahala. Moga kita doakan konten video sembang-sembang kita tadi memberi manfaat kepada ramai orang dan ramai orang share sampai viral. Hampa lah dapat pahala yang berterusan sebab hampa adalah orang yang support sebab tu live ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tersasul lah ni, dah lewat dah. So kita jumpa pukul 8 pagi esok untuk motivasi pagi dan kita akan sembang lagi perkara yang memotivasikan kita untuk buat yang terbaik hari tu. Dan malam ni kita lebih pada muhasabah. Kita muhasabah balik. Hari ni kita buat berapa banyak pahala, kita buat berapa banyak dosa supaya kita dapat muhasabah. Muhasabah ni daripada perkataan hasabah ataupun hisab, macam kita menghitung balik kita punya perbuatan hari ini supaya esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semoga Allah Ta'ala memberi rezeki melimpah luas kepada Emma lah dan semuanya, insyaAllah. Okay, thank you. Saya dah pakcik WhatsApp pakcik. Okay, semua yang nak berubah, semua yang nak memperbaiki amal ibadah boleh masuk ke WhatsApp pakcik akan bimbing hampa untuk mencari kembali kebahagiaan sama-sama. Assalamualaikum. Okay, thank you Abang Emma bagi love besar. So kita nak akhiri dengan penuh semangat. So saya ada trademark untuk kita sama-sama macam freshkan minda, hilangkan mengantuk. Sebab dulu saya background bagi motivasikan anak-anak sekolah dan sebagainya. So kita ada trademark pakcik simple macam ni. Okay, boleh ikut sama-sama. Simple ya. Buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, ada orang main stand. Risau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hidup simple sampai syurga, insya-Allah. Okey, maksud hidup simple ni, kita hidupkan kehidupan kita dengan simple. Simple ni ada berkaitan dengan bahasa indirectly adalah bahasa simple. Simpelnya kehidupan Rasulullah SAW, itulah yang kita nak terapkan. Sebagaimana kehidupan Rasulullah yang penuh sederhana dapat menguasai satu dunia. Itulah kehidupan simple yang kita nak hidupkan sama-sama dan moga kita dapat hidupkan sunnah kehidupan yang simple ini, kehidupan sunnah ni sampai syurga. Dan kita akhiri dengan perkataan insya-Allah sebab Allah yang beri kita taufik untuk buat. Kalau Allah tak izin kita nak buat baik macam mana pun tak boleh. Kalau Allah tak izin kita untuk tinggalkan maksiat, kita tak akan pernah boleh tinggal maksiat. Semuanya dengan izin Allah. Sebab kita sebut insya-Allah pada setiap perbuatan kita dan setiap azam kita sebut insya-Allah. Assalamualaikum. Okay, insya-Allah kita jumpa pukul 8. Gangster lah. Aku
Aku tak tahu Ada orang? ada orang ke tak dekat lereng tu. Tak dengar apa-apa. Ada Ada orang ada, ke? ada. Ayo. Ada orang. Lereng ada. Oh, dekat sini. Ni kat sini. Marked a location. Boleh naik. 1, 2, 3. Kepala Api dulu, siap. Ya doh. Ada 2 tim ke gaduh? 2 tim gaduh. Aku rasa Dua tim gaduh. Ha. 2 tim gaduh. Di belakang ada. Kita boleh Rumah ni, rumah Saman 3. Ramai bodoh ni. kita boleh cross. Knock, knock. Aku headshot dia dia confirm knock circle tu. Save aku. Dia knock circle. Dia knock circle. Dia terang pusat. Cover. Dia knock circle lah. Kau seorang? Kau tahu ada orang nak kita push. Kita tarik balik duk. Kita boleh Circle seberang, ah? Tekan balik. Aduh, tadi kau tengok kan dia tadi. Jom. Dia knock circle tu. Dia tak dapat kill. Ha? Jom. Apa? Jom apa? Kau ada kereta? Ada. Jangan gerak.